Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya Coach Ted. Okay. Selamat berkenalan sebab saya tengok dalam program ni ramai juga yang saya tak kenal dan tak pernah berjumpa secara berdepan pun. Tapi ada juga yang saya dah pernah kenal dan jumpa. Okay. Tapi kepada yang tak jumpa tu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Coach Ted. Saya berumur 42 tahun pada tahun ni. Okay. Dan saya background saya bukanlah seorang graduan ataupun khusus dalam bidang sains sukan kan, bekas atlet ke tidak. Okey, tidak, tapi saya minat dan juga passion saya dalam kecergasan ni adalah satu passion yang menyebabkan saya pursue line ni lah. Okey, saya sebab minat. Okey, and then sebab apa saya begitu bersemangat setiap kali komen anda tentang pemakanan sebab saya rasa itu salah satu tanggungjawab saya dan itu satu kata orang jihad kecil saya untuk menjadikan ataupun untuk bawa seramai mungkin orang memberi ilmu tentang kecergasan dan kesihatan ni. Sebab di Malaysia ni sekarang ni kita punya masalah utama selain pada COVID-19. Masalah utama kita yang dah terlalu lama adalah masalah penyakit berasaskan kesihatan, kecergasan dan juga pemakanan. Jadi saya terpanggil untuk kata orang tu memberi ilmu input apa yang saya ada kepada masyarakat di luar, masyarakat sekeliling saya. Itu adalah jihad kecil saya untuk membantu masyarakat, insya-Allah. Okey. Okey. So dalam video ni saya nak share sebab saya selalunya saya suka buat live tapi disebabkan kekangan masa yang kebelakang ini saya agak sibuk, jadi saya terpaksa buat video. Sebab saya suka live sebab saya senang berinteraksi dan lebih natural lah cakap kan. So bila saya tengok komen lebih senang berinteraksi. So lebih kata orang tu lebih dekat dengan anda semua. Tapi disebabkan kekangan masa, sukar untuk saya buat masa ni untuk buat live. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan buat. So hari ni saya nak terangkan kenapa kan untuk menjaga kesihatan, untuk menurunkan berat badan ni ialah merupakan satu journey, satu pengembaraan ataupun satu perjalanan, bukannya satu destinasi. Okey, dia ada beza yang jauh dua benda ni, perjalanan dengan destinasi. Okey, konsep dia begini kan, kalau kita mengatakan, kalau kita pegang konsep menurunkan berat badan ni adalah satu destinasi, maka biasanya kalau kita nak pergi ke sesuatu tempat, apabila tiba ke destinasi kita akan berhenti di situ. Betul? Sebab dah sampai. Kan? Objektif dah sampai, cukup. Habis. Khalas kata orang Arab. Okey? Tetapi kalau perjalanan ataupun pengembaraan, orang putih panggil journey lah kan. Benda ni sentiasa berlaku. Maknanya kita sentiasa bergerak, kita sentiasa berusaha ke arah tu. 24 jam siang malam tanpa henti sepanjang hayat kita. So kita konsep untuk menjaga kesihatan dan menurunkan berat badan adalah konsep journey, konsep perjalanan, bukan konsep destinasi. Kena faham, itu ada perbezaan, okey? In fact, saya sampai sekarang pun masih dalam perjalanan saya, okey? Sebab selagi jantung saya berdegup, selagi itulah perjalanan saya tidak akan berhenti, sama dengan kehidupan. So itulah konsep yang kita kena pegang dalam kita menjaga kesihatan, kecergasan dan menurunkan berat badan. Kalau kita berhenti, dia akan naik. Sebab apa saya pegang konsep ni? Sebab memang saya pernah dengar selama ni, sepanjang hidup saya benda ni biasa. Tetapi apabila saya mengalami sendiri experience ni, baru saya faham. Betul-betul faham dan saya dapat grab konsep ni. Okay? Sebab saya dulu pun pernah gemuk. Saya dulu pun pernah gemuk, kurus, gemuk balik. Pun pernah. Okay. So alhamdulillah sekarang sudah hampir lebih kurang 10 tahun lebih kot, 11 tahun, 12 tahun macam tu saya dah berjaya maintain berat badan daripada mula saya turunkan berat badan yang last sekali. Sebab sebelum tu ada banyak turun naik. Okay. So sebab apa? Sebab sebelum ni saya ingat saya lebih berpegang kepada konsep menurunkan berat badan itu adalah satu destinasi. Bila saya sampai objektif saya stop kat situ. Saya dah tak ada motivasi untuk pergi, untuk meneruskan kan.
Oh cukuplah dah sampai kat objektif saya, dah sampai matlamat, dah saya berhenti menyebabkan berat badan naik balik. So itu adalah konsep yang salah kalau kita pegang konsep begitu. Sebaliknya, peganglah konsep ianya satu pengembaraan, satu jenis, satu perjalanan yang sentiasa berjalan selagi mana kita hidup. Dia hanya berhenti bila kita meninggal dunia sahaja. Okey? Sama macam kita makan. Kan? Kenapa sekali kenyang, lepas tu kita tak makan dah seumur hidup? Sebab kita makan sebab kita lapar, jadi kita nak kenyang. Jom sekali kenyang dah cukup. Sebab apa? Sebab lepas tu kita lapar balik dan kita perlu makan, betul? Sama juga dengan kesihatan, kecergasan. Tapi cuma bab ni kita tak rasa. Sebab dia nak rasa tu lambat. Maknanya kalau kita tak jaga kecergasan dan kesihatan ni, kan? Maknanya nak rasa sakit tu mungkin mengambil masa. Kan? 10, 20 tahun, mungkin 50 tahun. Barulah kita rasa sakit. Kena darah tinggi, kecil manis, jantung dan penyakit jantung dan sebagainya. Dan statistik Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa punca kematian utama rakyat Malaysia, adalah disebabkan oleh serangan jantung atau masalah berkaitan dengan jantung. So bila kita cerita penyakit yang berkaitan dengan jantung ni biasanya adalah masalah yang berkaitan dengan satu, lifestyle, kedua, pemakanan. Jadi dua benda ni memang kita kena jaga. Okey? Sebab itulah dalam program ni saya sangat titik beratkan bab pemakanan dan juga kecergasan lah secara umumnya. Tapi yang paling utama pemakanan. Sebab apa yang menjadikan diri kita adalah apa yang masuk dalam badan kita, apa yang kita makan. Itu kena ingat. Itu perkara paling penting. Okey, so apa konsep yang saya bawa? Ni saya nak cerita sikit sebab selalu saya komen, okey, mungkin anda keliru. Kan, makan ni tak boleh, ni tak boleh. Saya tengok kat Facebook ataupun saya tengok dekat media-media sosial ataupun dekat YouTube, coach ni kata boleh, orang ni kata tak apa, makan je apa benda, apa semua. Okey. Sebab okey, apabila kita bukan tak boleh makan semua benda, tapi ada benda yang boleh makan, ada benda yang kita memang tak boleh makan langsung, ada benda yang kita kena tahu cara pengambilan makanan. Jadi konsep yang saya bawa dalam program ni adalah berdasarkan yang pertama sekali. Pertama, konsep yang saya pegang adalah konsep yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep pertama yang saya pegang. Okey? Itu konsep pertama. Konsep kedua yang saya pegang adalah konsep pemakanan sihat, iaitu pemakanan clean food, real food. Maknanya kita makan makanan yang dalam bentuk yang original mungkin. In fact, kalau boleh tak mau yang genetic modified punya food ni, kalau boleh kan. Itu tahap tu. Okay. Yang ketiga adalah berdasarkan experience yang saya kumpul dan berdasarkan selera kita orang Malaysia. Kesesuaian kita dengan menu-menu kita, dengan bahan-bahan yang kita nak sediakan tu mudah didapati di negara kita dan sebagainya. Bukan berdasarkan orang putih punya diet, bukan berdasarkan negara-negara luar yang mana bahannya kadang-kadang susah nak dapat. Bukan saya tak pernah cuba diet-diet yang berasaskan konsep yang diajarkan oleh pengkaji-pengkaji atau pengamal-pengamal kesihatan daripada negara luar. Saya pernah, semua tu saya pernah cuba. Hampir ke semua lah kan. Tak adalah semua, tapi hampir semua. Keto diet, Atkins lah, apa benda semua kan. Saya pernah cuba. Tetapi kebanyakannya saya membuat kesimpulan bahawa benda-benda ni sesuatu yang kita tidak boleh kekal lama. Okay? Sebab satu, bahan kadang-kadang nak dapat susah, sukar. Lepas tu kadang-kadang sampai satu tahap kita dah muak. Sebab apa? Tak kena dengan lidah dan selera kita. Itu antaranya. Tapi kalau anda boleh teruskan. Okay? Itu terpulang pada pilihan masing-masing. Tapi konsep yang saya bawa berdasarkan pengalaman, experience saya dalam bidang, dalam proses saya untuk menurunkan badan. Selain pada itu, apa yang saya sampaikan kepada anda ni bukanlah berdasarkan kata orang tu suka-suka cakap. Ia adalah berdasarkan info, maklumat yang saya belajar secara formal, okay? Dan tidak formal, okay? Melalui pembacaan saya, melalui sama ada buku atau research paper dan sebagainya. Dan juga perkongsian yang saya dapat melalui rakan-rakan saya yang profesional dalam bidang-bidang mereka masing-masing lah. Bidang kecergasan, bidang kesihatan, doktor dan sebagainya. Dan dietitian, okay? Ada rakan-rakan saya dietitian dan sebagainya. So, perkongsian secara tak formal dengan mereka. So dari situ ilmu tu saya garap
dan saya sesuaikan mengikut kata orang tu keperluan kita, keperluan Malaysia, kesesuaian kebanyakan orang kan. Sebab kadang-kadang teori saja tidak mencukupi, kerana kadang-kadang teori ni berdasarkan research yang kata orang tu control environment. Tapi bila kita berhadapan dengan real situation, kadang-kadang benda-benda ni kita kena adjust, kita kena sesuaikan dengan persekitaran, budaya, kata orang tu masyarakat kita dan sebagainya. Okay? Itulah sedikit saya nak terangkan konsep yang saya bawa. Tapi konsep yang saya tak question, yang saya tak ubah, yang saya percaya 100% adalah konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebab apa yang Nabi Muhammad buat tu adalah saranan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu betul. Okey, maaf, mungkin dalam grup ni ada yang bukan Islam. Tak ada masalah sebab anda boleh follow juga. Tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab kebanyakan konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni telah terbukti dari sudut saintifik. Kalau anda rasa macam perlukan bukti-bukti saintifik, anda boleh cari di media sosial dan sebagainya. Okey, tak ada masalah, memang ada. Okey, memang ada. Okey, sebagai contoh, saya selalu sarankan untuk kita makan cuka. Okey, cuka. Ataupun ada setengah-setengah saya komen siapa yang makan salad ataupun makan sandwich, kadang-kadang untuk dressing kan, ada yang ubur mayonis, ada yang ubur Thousand Island, ada yang ubur benda-benda yang saya tak galakkan lah, processed food kan, sos-sos dan sebagainya. Jadi saya selalu komen gantikan dengan benda-benda yang lebih natural. Contohnya minyak zaitun, campurkan dengan cuka apple sedikit, mungkin black pepper sedikit atau white pepper sedikit terpulang pada anda. Sebab apa saya selalu sarankan cuka apple? Cuka. Sebab cuka adalah satu makanan atau lauk. Dalam hadis, Rasulullah kata antara lauk yang terbaik adalah cuka. Okay? Benda ni kata orang tu mungkin kalau saya cakap saja mungkin ramai yang perlukan bukti. So saya bawa buku ni. Ini antara buku yang saya baca. Okay? So dalam ni jelas ada menyatakan, okay, nak kata hadis ni kuat ke tak kuat itu satu perdebatan lain, tetapi maknanya ada. Okay? Menyatakan bahawa Rasulullah SAW, okey, hadis riwayat At-Tirmizi, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Darimi, Ibnu Majah dan Ahmad, sebaik-baik lauk adalah cuka. Okey, ini hadis. Okey, hadis. Okey, bawah ni. Okey, mungkin kamera ni sebab dia pandang depan mungkin nampak terbalik ya. Okey, so saya bukanlah ahli agama, ustaz ke pakar, tak, tapi apa ilmu yang saya dapat belajar, sama ada dari kuliah di surau, masjid ataupun pembacaan begini, so makna yang saya rasa saya mampu praktikkan dan saya praktikkan dan saya sampaikan kepada orang. Mana yang saya tak praktikkan, saya biasanya kurang sampaikan ke orang, saya beritahu je sebab kalau saya tak buat, saya beritahu kat orang macam tak berapa elok lah kan. Jadi mana yang saya praktikkan, yang tu biasa saya lebih tekankan. Yang lain tu sekadar saya bagi tahu je. Okey. Sebab saya sendiri tak praktikkan. Sebab tak semua kita mampu praktikkan, tapi at least mana yang boleh kita praktikkan, kita cuba sedaya upaya. Selain kita cuba mengikut sunnah Nabi, dapat pahala, kita juga mendapat kebaikan dia. Okey. Sebab cuka ni banyak kebaikan dia. Cuma kita kena tahu cara nak makan cuka macam mana. Dia tak boleh makan terus. Contoh cuka apple. Cuka yang dimasukkan ni cuka yang daripada unsur-unsur buah, unsur-unsur bijirin. Bukan cuka yang buatan, cuka yang putih, yang buatan yang biasa kita masak tu kan. Dia cuka daripada cuka apple, cuka anggur, cuka kurma. Ada banyak lagi lah. Cuka gandum pun mungkin ada saya rasa. Okay, benda-benda macam tu. Cuka-cuka macam tu. Sebab apa? Bila cuka ni ditapaikan, dia preserve. Dia punya gula dalam cuka tu ditapaikan oleh bakteria, menyebabkan dia jadi masam kan. Tapi bahan-bahan nutrien baik lain yang ada di dalam buah atau bahan-bahan yang dibuat cuka tersebut masih utuh, masih kekal. Dan kandungan cuka biasanya mengandungi asid amino yang tinggi, which is good untuk badan. Dan banyak lagi lah. Dia punya kebaikan dia terlalu banyak antaranya. Okey, satu lagi saya bagi contoh dalam yang berkaitan makanan-makanan sihat yang Nabi bawa. Konsep adalah zaitun. Okey, bukan sekadar minyak, kita selalu minyak je, buah. In fact, daun zaitun pun digalakkan makan. Okey, so tapi
Macam saya cakap juga, kita kena tahu cara menggunakannya. Okay? Bukan bila kita tahu benda tu baik, kita makan banyak-banyak suka-suka hati. Tak, ada limit. Sebab sesuatu yang kita ambil berlebihan, walaupun benda tu asalnya baik, tetap akan menjadi tidak baik. Nabi dah ajar kan, berhenti makan sebelum kenyang. Itu konsep Nabi ajar. Apa maksud dia? Maksudnya dalam apa-apa hal jangan berlebihan. Bukan sekadar konsep pemakanan, dalam semua benda sebenarnya. Itu yang Nabi ajar. Okay? So kita kena ikut konsep tu. Maknanya kalau minyak zaitun kita nak makan, kita kena tahu cara dia. Macam mana cara dia? Satu, ialah makan mengikut keperluan saja. Mungkin 1 sudu, 2 sudu. Okay? Sebab dinyatakan juga dalam buku ni. Okay? Okay. Minyak zaitun memang digalakkan banyak kebaikan. Tapi dengan jelas dinyatakan di dalam buku ni. Okay? Perlu diingat bahawa 1 sudu besar minyak zaitun mendidih pada suhu kepanasan lebih kurang 120 darjah Celsius. Oleh itu tidak disaran berlebih-lebihan dalam mengambilnya. Okay? Terutama bagi golongan yang gemuk, dikuatiri akan menambah berat badan. So maksud dia, dalam buku ni sendiri dah katakan, selain daripada Nabi ajar konsep makan secara sederhana, okay? Nabi dalam buku yang berkaitan dengan perubatan yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah dia kata jangan ambil berlebihan, dan dia kata suhu maksimum atau suhu minyak zaitun ni dia boleh pergi up to 120 degree C. Apa maksud dia? Maksud dia minyak zaitun memang elok makan, tapi kalau untuk masakan orang Asia macam kita yang selalu menggunakan haba tinggi, jangan guna minyak zaitun untuk menggoreng kalau boleh. Gunakan dalam dressing salad untuk apa? Saute tu macam goreng yang kejap-kejap sikit kan. Macam sayur masuk pak goreng gitu boleh. Tapi kalau kita style masak sayur style Asia, nak tumis bawang dulu lama-lama kan. Lepas tu nak kata orang tu baru masuk sayur, kangkung, nak buat kangkung belacan, tu tak sesuai sebab haba dikuatiri terlalu tinggi. Sebab apa? Bila kita acid je 120, minyak tu akan rosak. Bila minyak tu akan rosak, dia akan jadi berunsur ada karbon dia. Rantaian karbon dia daripada C12 dia akan jadi C14. C14 ni bersifat radioaktif yang menyebabkan menjadi orang panggil ejen kanser dan menyebabkan kita punya kata orang tu radioaktif ni kata orang tu masuk dalam badan dan menyebabkan dia boleh menyebabkan kanser untuk jangka masa panjang lah. Okay? Jadi kena hati-hati, kena tahu juga cara. Sebab tu untuk masakan suhu rendah ataupun buat dressing ataupun minum terus memang terbaik minyak zaitun memang disarankan. Sebab dalam hadis ada mengatakan bahawa pokok zaitun adalah pokok yang diberkati. Selain daripada kata orang tu pokok kurma kan dan sebagainya, pokok zaitun. Jadi tak ada masalah, cuma kita kena tahu. Okay? Begitu juga dengan macam benda-benda baik ke kacang, kita kena tahu kan berapa biji nak makan supaya kalori tak lebih. Janganlah bila kita tahu baik, contoh kacang badam sangat baik untuk otak. Contoh kan, kalau kita makan 1 balang. So memudarat, jangan lebih. Sama juga ubat. Ubat kan doktor bagi prescription. Okay, makan ubat ni sebiji je sehari. Ubat ni boleh mengurangkan darah tinggi aku. Doktor suruh makan sebiji. Buat apa? Baik aku makan 1 plastik ni terus supaya terus baik. Dia tidak bertindak begitu. Dia harus makan ikut aturan dia semua benda ni, tapi secara konsisten baru dia mendatangkan hasil. Kalau makan telan minyak zaitun sebotol pun, tapi hari tu je kau telan, minggu depan sebotol lagi, dia tak jadi baik dah, dia jadi masalah. Sebab ada cara. Okay, kita kena tahu, kena belajar juga cara. Okay, so itu antara yang kita kena tahulah, konsep-konsep yang kita kena tahu dan faham. So about processed food, konsep yang saya bawa. Sebab apa saya memang betul-betul tak nak anda atau seboleh-bolehnya elakkan processed food. Okay, processed food ni yang macam mana? Okay, processed food ni sebenarnya ada juga yang kita boleh makan. Contoh, kan kita selalu makan, saya cakap, gantikan roti putih dengan roti whole grain. Roti whole grain tu tetap processed food. Tetapi dia adalah option yang lebih baik berbanding benda-benda lain, processed food lain. Contoh sebagai macam sos cili kan. Contoh macam nugget, sausage kan. Apa lagi yang selalu kita makan? Benda-benda macam tu lah kan. Anda faham lah kan. Makanan dalam tin kan. Lepas tu apatah lagi makanan ringan seperti kata orang tu
panggil jajan-jajan tu kan, snack-snack, potato chips dan sebagainya kan, kerepek pisang kan, tu elakkan. Itu benda-benda macam tu jadikan, macam saya selalu cakap, benda-benda macam ni sebab benda dah ada. Kadang-kadang kita ada keinginan nak makan, nafsu, selera kan. Bukan tak boleh langsung, boleh, tapi kena tahu juga. So jadikan benda tu macam special item punya food. Maknanya kita makan bila nak ingat sesuatu, mungkin sebulan sekali, mungkin 2-3 bulan sekali. Tapi eloknya tak payah langsung, sebab benda-benda macam tu memang tak sihat langsung. Makanan dalam tin dengan kaya dengan pengawet dan sebagainya kan. Jadi cuba makan dalam bentuk natural, proses food yang natural, dalam bentuk asal mungkin, seasal mungkin. Sebab kita dah tahu benda-benda yang dalam bentuk asal ni banyak kebaikannya. Contoh macam nasi putih kan. Tak kisahlah nasi putih tu basmati ke, nasi putih tu beras biasa ke, beras wangi ke. Kalau kita comparekan dengan brown rice. Sebab brown rice ni pun, basmati pun ada yang brown rice. Brown rice dengan nasi putih ni satu kategori proses. Satu yang extra proses dia jadi putih, yang kurang lagi proses dia brown. Macam basmati, jasmine, beras wangi itu jenis beras. Herbal pony itu jenis beras. Tapi macam herbal pony, beras biasa, beras basmati, even beras wangi pun boleh je boleh je dia kurangkan proses jadikan brown rice, boleh. Tapi semua orang tahu kalau compare beras putih dengan brown rice ni, brown rice adalah lebih menyihatkan sebab dia hampir dalam bentuk asal, dia masih banyak serat dan badan kita perlukan banyak tenaga untuk proses dia sebelum diserap berbanding beras putih. Sebab tu juga saya tak galakkan makan makanan berasaskan tepung. Sebab tepung tu dah cukup, proses dia dah dibuat di kilang. Jadi perut kita ni kurang proses. Dia nak proses. Lepas tu bukan setakat perut kita kurang proses untuk serap bahan-bahan atau nutrien tepung ni dalam badan. Malahan juga kebanyakan nutrien-nutrien yang ada dalam gandum, contoh kalau tepung gandum lah kan, banyak dah hilang masa proses dikilang. Jadi dia punya, kata orang tu, kebaikan itu dah sangat kurang. Okay? Cuma sekadar mungkin untuk tenaga, untuk selera, okay. Tapi kurangkanlah sebab dia sumber fine karbo yang mana sangat mudah diserap dan boleh meningkatkan kata orang tu, spike dalam insulin dalam badan kita. Kita tak nak elakkan benda tu. Sebab apa, bila start ganggu insulin punya kestabilan, so kita takut long term dia akan jadi masalah insulin resistant pada kita. Bila start masalah insulin resistant, you already have diabetic lah sebenarnya. Senang cerita. Itu yang kita jaga. Sebab tu bab pemakanan ni kena jaga, kena disiplin. So berbalik pada konsep kenapa saya kata journey, it's not ni, sebab kita makan setiap hari kan. Kita makan setiap hari, and then kita juga, kata orang tu, nak sihat, nak hidup segar, cergas setiap hari. Tapi kenapa kita tak boleh jaga pemakanan, buat senaman atau buat aktiviti fizikal setiap hari? Tapi kalau nak sihat setiap hari, jadi kita kena juga jaga pemakanan, jaga kita punya workout ni setiap hari kalau boleh. Ada orang kata tak apa, selang sehari. Okay, it's okay. Tapi maksudnya kena bergerak, jangan duduk. Tak pula time PKP, time kita work from home, kebanyakan orang ni, okay, saya percaya kebanyakan kita work from home. So mungkin ada ramai yang macam, ya biasa, saya tahu work from home ni kita akan kerja lebih lagi teruk daripada kerja di office sebenarnya, because every time orang expect kita available kan. Dan menyebabkan kita stres tu kadang-kadang jadi lebih, sebab kita tak boleh keluar ke mana untuk riliskan stres, tak jumpa berdepan dengan ramai orang untuk menyebabkan kita release stres, bercerita, bersosial dan sebagainya. So stress level tu bertambah. So ini juga akan mengganggu sistem hormon. So kawal stres tu. Selain daripada tu, kita juga bila kita banyak duduk kerja work from home ni, makanan is always available mostly, okay? Kalau tak available pun food panda dan sebagainya kita call kan, orang datang rumah kan. So please kan, arrange masa untuk workout. Sebab tu saya sarankan juga untuk kita, saya ada post kan, angan-angan atau matlamat kita tu hanya sekadar angan-angan atau tidak kan. So sebab kebanyakan kita, even saya sendiri dulu, rupanya memang saya selalu banyak matlamat nak turunkan berat badan, nak cergas, tapi rupa-rupanya selama tu saya hanya berangan-angan. Sehinggalah bila kita betul-betul buat jadual, susun jadual, baru benda angan-angan kita jadi matlamat.
Sebab apa? Sebab tanpa kita susun rancang, biasanya kita akan, sedangkan bila kita rancang, kita akan lari daripada track kita, perjalanan kita. Apatah lagi kalau kita tak ada merancang. Sama juga kan, kadang-kadang even kita nak pergi ke KL, pergi ke tempat yang tak biasa kita pergi, even pakai Waze pun kadang-kadang kita boleh terlepas simpang dan sebagainya. Nak pula kalau simpang tu dekat-dekat dan sebagainya, kita terlepas simpang. Apatah lagi kalau kita pergi sesuatu tempat yang tak biasa tanpa Waze, tanpa map, tanpa apa-apa info kan, main redah je. So lagilah berterabur, lagi kita susah dapat nak capai destinasi, silat-silat tak sampai pun. Jadi sebab tu saya kata kita kena ada jadual dan perancangan. Ini penting, konsep yang sangat penting. Sebab apa? Macam saya cakap, tanpa jadual dan perancangan kita akan hanyut. Kita akan bagi alasan, tak sempat, tak cukup masa, work from home, terlalu busy. Tapi kalau kita susun, especially bab pemakanan, kena susun. Sebab apa? Sebab saya risau bab pemakanan ni. Apabila kita tak susun, sampai masa kita nak makan, benda tu tak ready lagi, tak ada sayur, tak ada ni, macam mana lah? Option paling senang, call Food Panda. Hello, orang tu datang rumah, bayar, makan. Kan? Dah lah kita tak keluar rumah pergi kedai kan, nak beli makanan. Kalori dah tak burn kat situ, sekadar mungkin keluar pintu rumah, ambil terus makan. Berapa banyak kalori kita tak burn. Opportunity untuk kita burn kalori, kita buang gitu je. Kan? At least kita pergi kedai, beli makan tu, keluar kan. Walaupun sekarang saya tahu risiko COVID dan sebagainya kan. Jagalah dia punya mask kan. Pakai mask dan sebagainya, cuba jagalah. Okay? Saya faham. Tapi sebab even kalau kita order Food Panda pun, orang Food Panda tu pun pergi banyak rumah, banyak tempat, pergi kedai apa semua kan. So risiko tu tetap ada. Bagi saya sama je sebenarnya risiko. Risiko tu maknanya sama je kan. Kalau kita keluar ataupun orang Food Panda tu datang rumah kita hantar makanan. Mungkin waktu expose tu kurang atau dan sebagainya kan. Sebab saya difahamkan bakteria virus ni pun boleh hidup dalam jangka masa tertentu pada plastik, bungkusan makanan dan sebagainya kan. So the risk is there kan. So okay, done about COVID. Sebab dah banyak sangat orang cakap pasal COVID, mungkin anda bosan nanti. Okay, so we go into balik pada cerita kita. So make sure buat jadual. Waktu bila anda free? Kalau anda cuti hujung minggu lah cuba waktu tu beli stok makanan untuk seminggu. Okay? Kalau tak boleh beli seminggu, beli untuk 2 hari, 3 hari sekali. Prepare kan? Buat perancangan. Hari ni rasa nak makan apa, esok nak makan apa, susun jadual. Basuh, kalau beli ayam kan, 2 ekor contoh untuk seminggu, 3 ekor. Basuh je minggu tu, basuh, prepare kan siap-siap. Okay, yang ni nak masak ni dah prepare dalam satu tupperware, ni nak masak ni dah prepare dalam satu tupperware. Ni nak masak ni dah prepare dalam satu tupperware, sebagai contoh lah kan. Okay, peti ais saya kecil pun tak muat. Okay, tak apa. So, barang segar mungkin you tak beli banyak. Tapi barang-barang yang you boleh simpan lama, yang lama sikit, you boleh beli. Contoh kalau sayur kan, mungkin sayur daun tak boleh tahan lama kalau tak ada peti ais kan, atau peti ais tak muat kan. So, belilah yang benda-benda yang boleh tahan lama sikit. Contoh macam terung, dia boleh disimpan di luar, tahan lama sikit. Labu kan, labu boleh simpan lama sikit. Apa lagi? Buah-buah, sayur-sayur yang apa kata orang tu ada kulit kan, macam orang panggil buah kekacang, jenis kekacang pun tahan lama sikit kan, macam contoh kacang panjang dan sebagainya kan. So tak ada masalah kan. Ataupun cara penyimpanan tu macam sayur-sayur daun, macam kangkung, dia sampai kat rumah, potong bawah dia, potong yang batang dia sikit, letak dalam bali rendam, insyaAllah dia tahan lama. Jangan tak potong. Kalau tak potong, sebab sel tu mati, dia tak boleh, sel yang bawah tu dah mati, dia tak boleh nak serap air, kena potong sikit, rendam, insyaAllah dia tahan lama. So kalau kita ada kemahuan, sebab tu penting motivasi, iaitu big why, keinginan. Kita nak buat sesuatu tu, apakah motivasi paling besar kita nak buat. Jadi dengan adanya big why, dengan apa cara sekalipun, anda pasti akan berusaha untuk melakukan apa yang anda nak capai tu. Apa planning anda untuk mencapai kejayaan anda tu, anda mesti akan lakukan. Berusaha, macam mana cara sekalipun. That's why big why is really important. This is motivation part, iaitu kita punya sebab untuk buat sesuatu. Contoh macam anda dalam keadaan sukar kan, penat bekerja kan,
Tapi apa ni, kena maki dengan bos sebagai contoh lah, kena maki dengan bos kan. Politik office bagi yang bekerja di office kan, especially office besar, you kena itu, kena ini kan, kena bambu dengan klien pula, kena ini, bos marah pula kan, kena teruk macam mana kerja lebih masa sampai penat badan, tapi anda kenapa teruskan bekerja? Sebab anda ada big why yang besar tanpa kita sedari. Ada big why. Contoh big why kita yang paling utama, termasuk saya sendiri yang biasa bab-bab kerja lah, bab-bab cari duit ni. Pertama sebab apa? Sebab kita kena bayar bil. By hook by crook kena bayar bil. Saya hutang rumah, hutang kereta, bil api, elektrik, apa semua. Betul tak? That's why kita kena bekerja. Kan? Walaupun teruk macam mana, kena bambu apa semua. Itu big why. Kan? Yang kedua, kan? Family. Paling tidak. Kan? Anak kita nak makan, family nak makan. Ataupun paling tidak untuk diri sendiri, kita nak ada kemahuan kita nak beli kereta baru, nak pakai baju ni, nak beli duit, nak beli itu, handphone ke kan, iPhone dan sebagainya kan. There's a big why kan masing-masing. Jadi dalam bab kecergasan menjaga kesihatan ni pun sama, anda kena ada big why. Kena ada big why anda untuk anda keep going all the way sampai anda meninggal dunia, sampai hayat kita lah maksudnya kan. Saya pun ada big why saya, sebab tu saya teruskan. So apabila big why kita strong, kita nak jadikan apa tau, semua benda yang kita buat dalam program ni, sama ada senaman, jaga pemakanan kan, memang big why ni peringkat pertama adalah drive yang paling penting sekali. Okay? In fact sampai bila-bila lah, tapi peringkat awal ni sangat kritikal. So cari big why anda, sebab tanpa big why yang strong, macam mana kita nak ubah kan apa yang kita lakukan untuk kebaikan kita ni jadi habit. Sebab untuk maintain benda ni kita kena jadi habit pula. Tanpa big why yang strong, kita tak boleh nak tukarkan apa yang kita buat sekarang ni yang baik ni, jaga pemakanan, senaman secara konsisten, menjadi habit. Once dia jadi habit, okay, automatic semua berjalan. Macam you rasa tak exercise hari macam tak best lah. Macam makan lah kan, tak makan lapar lah. Macam contoh. Lepas tu kalau kita makan benda-benda yang tak siap, rasa macam something wrong lah. Tak kena lah, perut tak kena, kita rasa macam badan tak sedap ke, contoh lah kan. Sebab kita dah biasa makan makanan yang siap, contoh kan. Macam habit kita, setiap hujung minggu mesti kita preparekan makanan untuk seminggu, makan makanan yang baik, apa semua kita cuba cari kan, supaya kita tak kelang kabut yang menyebabkan kita rasa di tengah-tengah minggu nanti putus stok bekal makanan. Jalan paling mudah, order je lah, order KFC, order McDonald, order ni yang mudah-mudah, kita nak cepat kan. So ni yang kita nak cuba terapkan konsep ni dalam program ni, supaya benda ni jadi habit dan anda boleh turunkan berat badan dan kekalkan berat badan anda secara sihat dan mengamalkan gaya hidup sihat, bukan untuk diri anda saja, tapi kalau boleh bawa sekali family keliling, keluarga dan sebagainya. Sebab di Malaysia ni kita mempunyai masalah utama, iaitu sakit yang disebabkan oleh pemakanan kan. Macam saya cakap tadi, statistik pertama menyebabkan punca kematian masalah kesihatan di Malaysia adalah serangan jantung, masalah jantung. Jantung ni, darah tak sampai ke jantung. Bukan darah yang nak dipump seluruh badan tu tak sampai jantung. Darah untuk bekalan oksigen jantung kita ni tak sampai, menyebabkan cardiac arrest. Macam mana nak sebut kan? Serangan jantung lah. Itu punca utama yang saya baca. Okay? Ni statistik daripada Kementerian Kesihatan. Okay, so saya rasa tu cukup lah. Jadi untuk setakat ni, insyaAllah kalau ada masa saya buat live, tapi kalau tak ada masa lagi, insyaAllah ada kesempatan saya buat video begini. Saya harap dia memberi manfaat kepada anda, dan cuba kekal fokus, cari big why anda, kan? Rancang semua segala perjalanan anda dalam proses anda untuk menurunkan berat badan dan kekal sihat. Okay? Makan makanan yang betul, jaga kalori, jaga kualiti makanan, dan amalkan bagi yang Islam kan, amalkan konsep asas yang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ajar kan. Cara, kalau boleh ikutlah cara yang mana boleh. Kalau tak boleh ikut cara macam minum cuka, tak suka tak apa, ada benda lain macam minyak zaitun ni boleh amalkan kan, habatus sauda kan, satu lagi kurma boleh amalkan. Cuma benda-benda ni, tapi kena tahulah cara makan dia, jangan main hentam je kan, nanti terlebih kalori pula. And then itu sebagai contoh cara duduk, so duduk masa makan kan. Lepas tu konsep
Bila makan jangan terlalu kenyang. 1/3 perut kita mesti diisi makanan, 1/3 diisi air, 1/3 adalah angin. Maksudnya apa? Perut jangan terlalu kenyang makan. Ada ruang untuk udara, ada ruang untuk air, ada ruang untuk makanan pepejal. Kalau kita semua isi penuh perut kita, tu yang senak sampai tersadai macam ular sawa. Okey, tu konsep-konsep yang dalam Islam ajar, Nabi Muhammad SAW ajar. Pada yang bukan Islam pun boleh ikut sebab benda-benda ni pun terbukti secara saintifik, tak ada masalah. Ni bukan pasal agama saja, ini lebih kepada konsep cara kehidupan yang sihat. Lepas tu macam banyak lagi lah kan, kalau ikut sunnah Nabi, makan daging pun Nabi makan kan. Makan apa lagi? Daging lembu, daging kambing, daging unta Nabi pernah makan. Susu kan. So susu, makan susu yang segar. Sebab zaman Nabi dulu tak ada low fat milk kan. Low fat milk tak ada, dia perah terus direct minum. Kan? Jadi kita minum susu segar. Okay? Tu antara, kalau tak boleh buat semua, buat mana yang boleh. Mana yang terbaik yang mampu kita lakukan. Tak payah tengok jauh-jauh. Lepas tu satu lagi bab IF. Siapa nak amalkan IF, amalkanlah, tak ada masalah. Cuma pada pandangan saya, kalau hari Isnin dan Khamis tu baik you amalkan puasa Isnin Khamis. Nabi ada hajar kan. Baik kita ikut sunnah Nabi pada yang Islam. Okay? So tak ada masalah. Tapi saya pun pernah cuba IF apa semua. Tapi frankly speaking, I'm not big fan of IF. Instead of doing IF, baik saya amalkan puasa sunat. Itu lebih baik pada saya lah. Tapi itu pula pada anda. Saya tak kata benda tu tak boleh. Tak baik. Sebab ada kajian mengatakan untuk menurunkan paras gula dalam darah dengan cepat, dengan berkesan adalah dengan mengamalkan IF selama 2 minggu. 2 minggu and then stop. Macam tu. 2 minggu stop. Ini doktor perubatan yang beritahu saya, dan juga ada jurnal ataupun paper pasal diabetes. Diabetes punya isu yang diorang publish kan. So yang ada saya baca-baca jugalah sikit-sikit kan. Nak terangkan detail, saya pun bukannya researcher apa semua doktor. Tapi begitulah dia punya kata konsep dia. Maknanya 2 minggu. Buat IF 2 minggu straight. And then lepas tu stop Maksud stop tu macam biasa balik lah. Jagalah makan, bukannya makan lahap. Dan bila you puasa ataupun buat IF, bila berbuka tu pun kenalah jaga. Janganlah makan hentam juga kan. Bila dah berbuka puasa, air bandung, kaltira, lepas tu dengan kuih macam-macam semua. Bukan apa. Jangan ikutkan nafsu lah. Tak boleh. Memang tak boleh. Jaga juga. Tetap kena jaga. Kalau tak, sia-sia usaha puasa kita. And then yang last sekali, saya nak cakap satu perkara saya rasa penting. Tapi saya dah tak ingat lupa dah pula. Okay. Bab pemakanan juga. Okay. Bab nikmati makanan. Okay. Ini penting yang selalu kita abaikan. Make sure bila kita makan, tak kisahlah makan apa, minum petang ke, waktu kita makan tengah hari ke, lunch ke, breakfast ke, make sure kita nikmati makanan tu betul-betul. Ini pun bab ni Nabi dah ajar. Sebab kita selalu dengar ada hadis-hadis ataupun ada riwayat-riwayat mengatakan bahawa Nabi makan kunyah sehingga 40 kali, ada yang kata 44 kali. Dan maksud dia, kita tak kisahlah bilangan tu, kita jangan argue lah berapa kali apa semua kan. Maksud dia, Nabi makan kunyah banyak. Kunyah banyak maksudnya ambil masa untuk kunyah. Maknanya Nabi menikmati makanan tu. Maknanya kita makan, kita kena menikmati makanan tu betul-betul. Jangan makan depan TV sambil tengok TV, buka handphone, baca. Bila kita tak fokus, kan, mind kita tak fokus tentang apa yang kita buat tu, menyebabkan perasaan kita untuk rasa kenyang tu lambat. Dan menyebabkan kita makan cepat. Bila makan cepat ni pun, signal untuk sampai ke otak mengatakan kita dah kenyang, dia tak sampai. Tapi kita still mengunyah. Kita mengunyah-munyah, pop telan. Mengunyah-munyah, pop telan. Tak sempat. Perut ni nak bagi signal ke otak, cukup, stop makan, aku dah kenyang. Tak sempat. Sebab kita makan terlalu laju. Itu Nabi dah ajar kan, makan kunyah 40 kali. Kita selalu dengar benda-benda ni. Tapi apa relevannya dengan kita dari sudut kecergasan kesihatan? Ini relevan dia. Nikmati makanan betul-betul. Fokus pada makanan. Jangan tengok handphone. Jangan sambil tengok YouTube, sambil jawab WhatsApp dan sebagainya. Fokus. Bila makan, you fokus makan. Sebab bila you fokus makan, you dapat nikmati makan makanan tu. Dan itulah rasa nikmat yang paling sedap. You boleh makan walaupun makanan tu kata orang tu bukanlah makanan yang hebat, makanan biasa pun. Tapi bila you nikmati betul-betul makan, kunyah betul-betul, fokus pada makanan tersebut, insya-Allah kan, you tak makan banyak.
Sampai masa apa ni, bila you dah rasa you lebih cepat rasa kenyang, you tak akan makan banyak insya-Allah. Tapi bila kita tak fokus tu, yang main telan, tahu-tahu sedar-sedar bila kita berhenti tu, kita dah terlalu kenyang sebab kita tak fokus. Signal sampai ke otak ni tak apa kata orang tu, dia sampai lambat. Dia sampai sebab kita tak fokus, kita buat benda lain. Jadi jangan makan depan TV, jangan makan sambil tengok TV, jangan sambil tengok YouTube dan sebagainya. Elakkan. Itu penting. Itu sangat penting. Okay? Fokus. Sambil sembang sikit-sikit tu boleh lah kan. Tapi janganlah sembang banyak sangat kan. Kita pun tahu adab makan kan. Adab makan, jangan bercakap kan. Maksudnya bukan tak boleh bercakap langsung, tapi bukanlah bercakap macam bersembang kan. Bersembang kau, kaku, kungkang, gelak kuat-kuat, tak. Tegur-tegur, tanya sikit-sikit, sepatah dua, it's okay, tak ada masalah. Kan? Kita tahu kan adab makan. Sebab tu ada adab makan kan, cara makan kan. Sebab benda-benda ni kalau kita relate balik dengan kesihatan, kecergasan, diet dari segi saintifik, semuanya ada kaitan. Jadi kita jangan ambil remeh perkara-perkara begitu. Sebab perkara-perkara begitulah yang selalu kita ambil remeh, yang menyebabkan kita suka kawal berat badan. Menyebabkan kita, kata orang tu, menjadi tidak sihat. Tak fokus apa yang kita makan, tak tengok pun kan, kita makan benda tu sihat ke tak. And then yang paling penting sekali kan, kalau boleh kita kena betul-betul susun jadual kita punya pemakanan dan sebagainya. Cuba dulu peringkat awalnya, especially esok kalau you dah biasa benda tu, dah jadi kata orang tu habit ataupun new norm kepada diri anda, it's no problem. Peringkat awal ni memang kita akan rasa susah sikit, tetapi macam saya cakap, kalau big why you kuat, apa benda pun, halangan, cabaran, you akan langgar untuk mencapai matlamat you. Kalau tidak, tak ada big why, tak ada perancangan, semua benda ni akan jadi angan-angan. So setiap tahun kita akan berangan, okay, tahun ni aku nak turun berat badan banyak ni, nak macam ni. Tahun depan pun sama. So, sampai bila? Okay? So, selamat beramal insyaAllah. So, saya kadang-kadang komen mungkin lambat sikit, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Minta maaf sebab kekangan masa dan sebagainya. So, tapi insyaAllah kalau saya tak komen, mungkin Coach Baji akan komen. Okay? You boleh tengok Coach Baji. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjaga kesihatan. Bye-bye.